TV KPM. Siapa itu? Cuba teka. Bersama dengan Mira Cikgu Siti Nur Fatihah. Ya, Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar Waalaikumsalam Cikgu? Mira. Apa khabar Mira? Cikgu, saya sehat. Alhamdulillah. Cikgu, macam mana sehat Cikgu? Alhamdulillah sehat. Diberikan kesihatan yang baik untuk meneruskan hari ini. Baik, kalau tengok Cikgu Siti ni, confirm dah tahu dah kita nak belajar subjek apa. Kita nak belajar subjek pendidikan seni visual untuk murid-murid tahap 1. Ya, di iaitu mana murid tahun 2 Mira. tahun 2 Cikgu kita nak belajar lipat dan gunting. Kasih lipat. Lepas tu kita gunting. Kita gunting dia Cikgu. Okey Cikgu, sebelum kita nak tanya lagi Cikgu tentang subjek ni Cikgu, saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu Cikgu. Baik, dan saya juga. Kita akan belajar hari ini ialah mengaplikasikan bahasa seni melalui media dan proses dalam menghasilkan karya, membuat corak dan rekaan. Iaitu teknik yang akan kita gunakan ialah teknik lipatan dan guntingan. Okey, kalau kita lihat tajuk tadi, lipatan. Mestilah kita kena lipat. Okey, lepas tu guntingan. Mesti kita kena gunting. Kita lipat dulu, gunting. Ataupun kita gunting, lepas tu kita lipat. Okey, kat sini Mira, dalam menghasilkan karya teknik lipat dan gunting ni, cikgu akan tekankan dua bahasa seni, iaitu unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni yang pertama yang cikgu akan tekankan ialah rupa. Manakala prinsip rekaan yang cikgu akan tekankan ialah harmoni. Wah, rupa dan harmoni bersama-sama bergabung. Betul. Okey Cikgu, kalau Cikgu cakap tentang rupa dan harmoni tu Cikgu, dekat belakang Cikgu ni saya nampak di belakang Cikgu, di belakang saya ni ada beberapa contoh rekaan, macam ada kesan gunting dan lipatan kat sini Cikgu. Mungkin Cikgu boleh cerita sikit? Okey, sebelum tu cikgu nak tunjuk yang belakang Mira tu. Sila. Belakang Mira tu Mira tengok ada baju kan? Cuba tengok corak yang ada dekat dada patung tersebut. Itulah hasil rekaan lipat dan gunting. Tapi kita gunakan media kain jeans. Oh, ini kain jeans Cikgu? Kita lipat, kita gunting kain jeans tu Mira. Okey, kemudian kita tampal menggunakan gam fabrik. Nanti bolehlah pakai. Betul. Seterusnya kalau kita tengok kat sini, semua adalah hasil karya teknik lipat dan gunting. Kalau kat sana kita buat pembalut buku. Okey, yang ni kita buat lampu tidur, bekas pembalut hadiah, hiasan dinding, pinggan hiasan. Penanda buku. Dan juga ada penanda buku. Mira nak belajar tak macam mana nak hasilkan rekaan teknik lipatan dan gunting ni? Mesti nak belajar Cikgu. Dan semua ni Cikgu, kita nak buat sama-sama sekejap lagi kan Cikgu? Mesti Mira kena belajar sama-sama. Nanti mana tahu Mira ada masa lapang dekat rumah, boleh mengaplikasikan apa yang kita belajar hari ini. Saya nak buat Cikgu. Saya nak buat dekat seluar jeans saya. Sebab tadi alang-alang saya dah kemas wardrobe saya tadi. Betul. Tadi dah ada slot yang sebelum ni kan? Betul. Okey, kalau macam tu Cikgu, kita berhenti berehat seketika Cikgu. Okey. Adik-adik dekat rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak aktiviti yang menarik. Jangan ke mana-mana.
kembali kita didik TV KPM. Adik-adik dekat rumah dah siap sedia ke belum? Hari ni kita nak belajar subjek seni ni. Dah ready belum? Kertas-kertas lukisan, kertas warna gunting semua kan cikgu? Ya, betul. Gunting. Bahan utama hari ini kalau ada kat rumah tu boleh ambil kertas dan yang paling penting gunting. Gunting. Okey. Mira, cikgu sebelum kita buat aktiviti penerokaan pada hari ini, cikgu nak terangkan apa yang dimaksudkan dengan unsur seni. Silakan Cikgu Siti. Unsur seni rupa. Rupa. Okey, apa itu rupa, Mira? Rupa itu ialah pertemuan hujung garisan ke pengakhiran. Maksudnya, okey, kita mula kat sini. Permulaan. Kita contohnya buat bulat sampai akhir. Setiap pertemuan ada Pengakhiran. Alah, sedihnya. Itu maksudnya rupa. Okey. Rupa yang cikgu akan tekankan hari ini ialah rupa geometri. Macam bulat, segitiga, segi empat tepat. Tapi ada dua jenis rupa sebenarnya. Geometri dan organik. Cuma hari ini kita nak tekankan geometri. Dan seterusnya ialah prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang akan kita gunakan pada hari ini ialah harmoni. Tenang je. Maksudnya nak buat tenang punya corak ke macam ni cikgu? Itulah kita tenang sangat dah ni. Okey, harmoni kalau dalam istilah bahasa, maksud dia ialah aman, damai kan. Tenang je macam kita duduk tepi pantai kan. Rindu kan? Rindu cikgu. Tapi dalam istilah seni, harmoni bermaksud hasil ulangan atau rentak yang sesuai dan seimbang. Macam mana? Kat mana tu cikgu tak faham. Kat mana ada rupa? Kat mana ada harmoni? Kita akan terangkan selepas ini. Okey. Kita akan aplikasikan dalam karya kita. Okey. Sekarang, alat yang paling penting kita nak gunakan hari ini ialah gunting. Mira ada gunting? Saya ada gunting cikgu. Nampak comel tak gunting kita? Gunting comel kita hari ni cikgu. Cikgu ada dua gunting, Mira. Ada gunting yang besar, ada gunting yang kecil. Okey, kalau bagi Mira kan, kalau murid tahap 1, sesuai yang besar ke yang kecil ni? Sudah semestinya sebab adik-adik tahap 1, jari mereka, tangan mereka pun kecil je cikgu. Jadi kita kena guna gunting yang sesuai dengan saiz jari. Okey, yang seterusnya ialah media kita. Sama ada kita boleh guna kertas, macam cikgu kat sini ada kertas, ada plastik sampah. Okey, kat sini ada kain jeans, kain lebihan kan. Lepas tu kat sini ada wallpaper, kertas dinding. Macam Mira pun ada kertas dinding, cikgu bagi. Lepas tu Mira ada foam. Saya ada foam. Kertas foam dan seterusnya ada kertas biasa. Kertas A4 biasa cikgu. Kertas A4 biasa. Kita kat sini kita memanipulasikan alat dan bahan. Tak semestinya dekat rumah tak ada kertas, tak boleh buat kerja. Tak boleh hasilkan karya. Jadi macam cikgu, cuba tengok. Cikgu ambil plastik sampah je kat rumah. Pun jadi juga. Lepas tu cikgu ambil seluar jeans yang terpakai, cikgu potong. Maksudnya kita kena kreatif untuk memanipulasikan alat dan bahan untuk menghasilkan karya. Cikgu, kalau seluar jeans tu tak ada, cikgu boleh ganti dengan fabrik lain ke cikgu? Boleh. Macam kat rumah mesti ada kain batik ke, baju yang dah tak muat ke kan. Kita boleh guna semula. Tak ada masalah. Janji kita kena kreatif. Jangan jadikan alasan tak ada alat dan bahan untuk kita tak nak hasilkan karya. Kita kena inisiatif sendiri. Kena berfikir di luar kotak. Ya, betul. Kreatif. Sebab apa? Masa PKP ni kita tak boleh keluar untuk dapatkan barang. Jadi kita guna apa yang kita ada dekat rumah. Okey, Mira, kita teruskan. Okey, tadi cikgu terangkan tentang rupa. Rupa geometri. Geometri. Kalau Mira tengok dekat sini. Okey. Cikgu guna rupa geometri segitiga. Betul. Dengan segi empat tepat. Kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kita nak teruskan aktiviti lipat dan gunting. Okey, murid-murid tengok dengan betul-betul tahu. Macam mana kita nak gunting, macam mana kita nak lipat. Okey, jom Mira, kita aplikasikan teknik lipatan dan gunting. Okey, Mira angkat kertas Mira. Ini saya punya. Okey, cikgu nak Mira lipat ke bawah. Lipat ke bawah. Untuk dapatkan segi empat tepat. Segi empat tepat cikgu. Belum lagi, kena lipat dulu, nanti baru kita akan dapat segi empat. Mula-mula dia nampak macam segi tiga dulu. Okey. Dah lipat. Apa ya? Ada lebihan kan kat bawah ni kan? Betul. Okey, kita gunting.
Okey, Gunting kita bahagian gunting bawah. yang lebihan tu. Okey, nampak ni? Kita gunting lebihan tu. Okey. Saya pun gunting juga. Saya gunting menggunakan Gunting yang comel. gunting comel, gunting ajaib. Tapi cikgu, comel-comel ni pun kecil-kecil cili padi orang kata cikgu. Betul, kena Kalau hati-hati. Nanti boleh luka walaupun kecil. Keselamatan perlu diutamakan. Okey, kita dah dapat dah bentuk segitiga macam ni. Hasil lipatan tadi. Okey. Okey, ambil yang besar tu Mira. Ambil yang besar. Ambil Ini yang besar. segitiga. Okey. Okey. Macam ni. Okey, sekarang ni Mira ambil yang bahagian atas ni, yang bucu ni. Okey. Kita nak lipat. Lipat. Kita lipat lagi Ah. sekali. 2 kali lipat. Tadi dah lipat kan? Lipat lagi. Maksudnya ini adalah lipatan 2 kali. 2 kali. Okey. Dah dapat macam ni kan? Dah dapat cikgu. Okey. Seterusnya kita nak aplikasikan rupa. Macam Mira boleh buat terus je lagi. Cikgu cuma nak terang dekat murid. Kita nak buat rupa segitiga geometri tadi Okey, kat sini. Okey. Kita buatlah, kita lukislah Lukis segitiga lah. Macam ni. Cuba tengok yang pertama ni. Cikgu buat. Nampak tak segitiga ni? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Murid-murid boleh hasilkan dekat rumah macam ni lah. Macam cikgu, awak boleh lukis macam cikgu lah. Lukis dulu, dapat macam ni, baru kita akan gunting. Okey, jom Mira. Okey, Mira nampak yang kat depan ni? Nampak cikgu, dan kita memang nak buat bentuk segitiga ke cikgu? Sebab kita nak, hari ni rupa kita tekankan untuk rupa geometri. Jadi kita guna segitiga. Okey, cuba Mira buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 segitiga. 2 dekat sebelah sini. Okey. 2 sebelah kiri dan 2 atas. Saya terus gunting ke saya lukis dulu cikgu? Tak payah. Terus gunting. Terus gunting? Mira ni, Mira boleh terus gunting je. Kalau macam ni kan cikgu, kertas kita kan lipatan 2. Nak gunting atas ke dengan bawah sekali? Kita kan ni, macam ni kita lipat, kita pegang. Jangan ada yang terbuka. Pegang. Okey, ni. Okey, letak yang bucu kat bawah. Bucu di bawah. Okey, 2 gunting dekat sebelah kanan. 2 sebelah kiri, 2 di atas. Okey, mari. Okey, Kita buat. cikgu gunting Gunting Okey, cikgu. 1 segitiga tau. Okey. 1. 1. Kita buat 6 semua 2 sebelah kanan, Okey. 2 sebelah kiri. Tak kisahlah kecil ke besar ke. Tapi saiz ni cikgu elok seragam ke macam mana? Dia bergantung sebab kita dalam teknik lipat dan gunting ni kita tiada had. Kalau kita nak buat seragam pun boleh, kita nak bebas pun tak apa. Okey. 1. Okey, sebab kat sini penerokaan maksudnya kita boleh cuba jaya. Okey, cikgu punya dah siap 6. Cikgu gunting 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah atas. Okey, saya punya lagi 1. Okey, kita tunggu Di sini Kak Mira buat. dan yang terakhir. Kak Mira sebab dia guna gunting kecil, cikgu guna gunting besar tu sebab cikgu laju sikit. Tapi untuk murid di rumah, anda perlu menggunakan gunting yang sesuai dengan saiz jari. Okey. Okey. Baik. Ini saya punya cikgu, dah lengkap kita punya. Dah gunting kan? Betul? Okey, bucu bahagian bawah. Bucu di bahagian bawah. Pusing ke bawah. Bucu di sini. Okey. Sekarang kita buka. Wah, nak buka ni cikgu. Buka. Nampak tak? Ya, inilah corak lipat dan gunting kita dapat. Wah, nampak sama kan? cantiknya. Nampak? Okey, sekarang Mira. Mira dah tahu kan konsep macam cikgu ajar tadi kan? Saya dah tahu konsep dah cikgu. Okey, sekarang cikgu nak bagi task kat Mira. Cuba Mira guna foam. Cikgu nak guna kertas wallpaper. Okey, saya guna foam, cikgu guna kertas wallpaper. Kita gunting juga cikgu. Kita gunting. Tapi cikgu tak nak guna segitiga. Betul cikgu? Ikut kreatif Mira sendiri. Cikgu boleh. cara cikgu, Mira cara Mira. Boleh cikgu. Dan cikgu, sambil-sambil kita nak buat ni cikgu, kita ada satu video ni cikgu. Betul. Kita nak tengok satu video dulu cikgu. Jadi betul. kita tengok video tersebut sambil-sambil kita buat lukisan kita. Boleh Betul, cikgu? betul. Jom kita saksikan video tersebut. Hai semua, hari ini kita akan menjalankan aktiviti penerokaan teknik lipatan dan guntingan. Yesterday told me about the blue, blue sky.
penerokaan kedua. On the mix. Turn up the bass. Northern Summer Mix DJs. I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, turning, Anda dikendaki menghasilkan penerokaan lipatan dan guntingan. Gunakan pelbagai media seperti kertas, tisu, plastik dan sebagainya. Selamat mencuba. yesterday told me about the blue, blue Woi, cikgu. Wah, meriahnya video tu cikgu. Rasa nak menari rasa terus. joget dah kan. Okey, cikgu. Mungkin cikgu boleh buat kesimpulan ataupun sedikit penerangan daripada video tersebut, cikgu. Okey, kalau kita tengok video tadi, dia menghasilkan dia menggunakan pelbagai media seperti macam cikgu kata tadi, plastik sampah, kertas tisu, kertas wallpaper, kan wallpaper dah paper kita kertas lagi. Okey, wallpaper. Maksudnya kat sini kita kena teroka sendiri. Apa yang berlaku kalau guna plastik? Apa yang berlaku kalau kita guna kertas? Kadang-kadang bila kita guna plastik ni mudah koyak ataupun susah masa sikit nak kita bentuk. gunting dia punya disebabkan bentuk dia yang licin ni jadi kesan dia akan berbeza. Okey, untuk macam cikgu nak terangkan dekat Mira, jadi tak salah untuk kita teroka pelbagai alat dan media. Betul. Supaya kita dapat tahu yang mana yang terbaik. Macam teknik lipat dan gunting ni kita boleh guna apa jua media, sama ada kain, plastik, macam-macam. Macam kalau kat rumah ada tak ada Kertas pinggan ada pun boleh. kertas hari jadi awak yang lalu, guna je boleh, tak ada masalah. Itulah Mira. Okey. Itu sedikit tentang video tu, cikgu. Sebab lepas ni kita nak sambung lagi buat kita punya aktiviti yang lain. Ini dah cukup satu dah ni. Tapi takkan satu ni je, banyak lagi yang lain, cikgu kan. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita di Didik TV KPM. Okey, cikgu. Kita dah berada di segmen yang ketiga, cikgu. Terkejut, cikgu. Tiba-tiba macam ni kan. Tak, bukan apa. Nak tunjuk dekat adik-adik dekat rumah. Ini yang kita dah hasilkan tadi. Lakarannya yang kita dah buat. Bagus, bentuknya. cantik Mira. Okey Mira, tadi kalau cikgu cakap dekat Mira, selepas hasilkan corak mesti buat rekaan. Okey. Okey, yang cuba Mira angkat. Okey, saya angkat, cikgu. Angkat dah. Okey. Itu corak ke rekaan? Ini ialah corak, cikgu. Pandai Mira. Macam mana kita nak buat rekaan? Oh lah, rekaan macam mana pula, cikgu? Okey, contohnya Mira. Okey, corak Mira. Kita tampal pada pinggan hiasan. Jadilah pinggan hiasan, dah jadi rekaan. Oh. Macam dekat tangan cikgu ni, cikgu dah cikgu gunting guna yang macam ni. Cara cikgu guna gunting. Okey, cikgu buka. Okey, cikgu buka. Macam mana tu agak-agaknya? Nampak tak? Jadi macam ni. Wah. Lepas tu cikgu ambil hasil cikgu gunting tadi, cikgu tampal pada pinggan. Okey. Jadilah pinggan hiasan. Mungkin cikgu boleh tunjuk lagi sekali, cikgu. Okey, nampak ni? Okey, yang ni corak. Ni corak. Okey, lepas tu cikgu tampal pada pinggan hiasan. Lepas tu cikgu tambah sedikit hiasan untuk cantikkan. Jadilah pinggan hiasan. Itu adalah rekaan. Okey. Yang seterusnya Mira, ini adalah corak yang kita lipat dan gunting. Rekaannya ialah penanda buku. Corak rekaan. Okey, faham. Maksudnya mesti buat corak, lepas buat corak mesti buat rekaan. Rekaan. Okey Mira,
Apa yang kita nak buat rekaan pada hari ini ialah lampu hiasan atau lampu tidur. Wah, bestnya. Mira nak belajar tak? Nak, cikgu. Okey, caranya ialah mula-mula kita akan lipat bahagian atas kertas sikit je. Kita Lipat guna kertas sikit. A4 lipat sikit je. Kita lipat sikit je atas ni. Lepas tu ambil yang bahagian hujung. Okey. Lipat ke garis Garisan tadi. tadi. Garisan tadi. Okey, lipat. Okey. Dah lipat. Lipat lagi sekali. 2 kali lipatan. Macam tadilah kita belajar kan. 2 kali lipatan. Okey, dah dapat. Okey. Dah dapat macam ni. Okey, nampak ada lebihan ni kan? Lebihan ni supaya kita dapat gunakan gam untuk menyambungkan kertas kita nanti. Okey, seterusnya Mira, kita nak gunting. Okey. Kita nak gunting. Okey, cara dia ada kat bahagian sana. Di Kita nak sini? guna segi 4 tepat je, yang hujung sekali, yang macam pembaris tu. Okey. Yang macam pembaris tu, yang hujung tu. Macam ni, Mira. cikgu, Macam tu. Okey. Kita nak gunting macam tu je. Okey, cara dia ialah kita ambil gunting. Hati-hati guna gunting. Okey. Saya pun nak buat jugalah, cikgu. Okey, dapat macam ni kan? Uh-uh. Lepas tu kita gunting, buang bahagian tersebut. Okey. Okey, dapat. Dapat. Okey, Mira pun cuba. Okey, Saya- kita hasilkan guntingan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ataupun lebih. Okey, macam ni kita Boleh. gunting. Okey. Cikgu, bila cikgu cakap tadi, bila kita lah lipat tu, cikgu tinggalkan sedikit ruang kan? Sedikit kertas Betul, tadi betul. tu. Kalau tidak nanti terputus semua sekali. Kita ada jarak lah antara kita punya hasil guntingan. Okey. Itu yang cikgu sebut tadi. Kalau ada permulaan, ada penghujung dia. Kita kena betul. cantumkan dia Ya, kan? pandai Mira. Okey. Macam cikgu gunting. Ada pelbagai saiz. Okey. Bergantung pada kita. Kita nak macam mana. Makin panjang, makin pendek. Terpulang kepada bagaimana murid nak buat. teroka. Okey. Okey, cikgu. Saya punya dah siap. Nampak gaya cepatnya kali tadi ni. cikgu yang cepat. Nampak gaya kali ni saya lagi cepat. Saya mendahului cikgu kerana gunting ajaib saya. Saya dah kata kecil-kecil cili padi gunting ni, cikgu. Sebab apa? Tadi masa mula-mula Mira tak biasa guna gunting tu. Bila dah pandai, laju daripada cikgu. Okey. Okey. Ni hasil cikgu. Okey, cuba Mira tunjuk Mira punya hasil juga. Okey. Sekarang cuba buka, kita nak tengok magic. 1, 2, 3. Nampak? Wow. Nampak macam ni kan? Okey, lepas tu kita kena sambungkan dengan yang tadi kita lipat lebihan sikit tu. Okey, lipat Kita tampal pada bahagian hujung. Okey, kita tampal pada bahagian hujung. Okey, guna gam. Kita tampal sapukan gam. Cikgu, kalau kertas ni cikgu, kalau nak gunakan kertas warna atau kertas bercorak pun tak jadi masalah kan, Tak ada cikgu? masalah. Macam cikgu pilih hari ini warna putih sebab nanti cikgu akan buat magic sikit lah kat ujung tu. Kenapa cikgu pilih warna putih? Wah, ada magic lagi. Best lah Cikgu Siti. Kelas Ada Cikgu unsur Siti. suspense. Banyak magic. Kita tampal kemas-kemas kan. Macam cikgu tak suka kalau kita tampal nanti tak kemas, nanti tak cantik lah hasil kerja kita kan. Nampak bila kita dah tampal. Okey, Mira dah tampal dah? Saya dah tampal dah. Tapi kan cikgu, gam jangan banyak sangat. Nanti comot tak cantik kan. Okey, dah tampal. Okey, kemaskan. Kena tunggu dia kering sekejap. Gam perlukan masa untuk kering. Okey, kita kena biarkan. Okey, sebentar Okey, macam masak pula. Okey, biar dia kering. Okey. Okey, Mira pun biar kat Saya depan. punya. Buka. Nampak tak Mira? Ada corak lipatan dan guntingan tadi kan? Nampak cikgu? Okey, letak. Okey. Kita tengok. Okey. Seterusnya Mira. Cikgu nak bagi dekat Mira satu lampu. Cikgu pun aduh, nak raya kan? Ini lampu pelita cikgu. Pelita. Tapi kita bawa ke studio untuk apa hari ni? Cuba Mira on kan kat bawah. Cikgu beli dekat kedai Sebaneka. Murah je. RM5 je. RM5. Jadi on. Tak on. Tak apa. Kita tukar lah. Susah. Tak Satu susah. 40 sen lah cikgu. Tak nak nyala juga. Semua tak Tak nak nyala. nyala. Dah Dia saya sabotan. punya. Tak apa, cikgu ada ni. Okey. Okey, dah ada. Kita letak dekat bawah. Angkat kita punya tadi. Letak lampu. Okey, dah jadi macam tu kan. Kat sini Mira, cikgu ada remote. Cikgu boleh tukar warna. Okey, cikgu tukar. Wah, bertukar hijau. warna lah cikgu. Boleh jadi merah. Sebab tu cikgu pilih warna putih, kertas yang warna putih supaya kesan warna cahaya nanti akan berbeza.
Betul. Okey, Kalau mereka di rumah, adik-adik dekat rumah mungkin kurang jelas sebab di studio kita pun terang kan cikgu. Betul. Tapi sebenarnya warna ni berubah. Dan kalau mereka lakukan pun mereka boleh letak juga lampu dekat dalam ni kan cikgu? Betul. Boleh letak lampu supaya kita boleh gunakan untuk sebagai lampu tidur ataupun lampu hiasan. Okey, kita hasilkan hari ini lampu hiasan ataupun lampu tidur. Tapi Mira, banyak lagi rekaan yang kita boleh hasilkan. Okey, seperti kat sini ada bekas kuih. Okey, pinggan hiasan. Kotak hadiah. Lepas tu rekaan pada t-shirt. Jadi kita boleh kreatif, sila kreatif. Apa sahaja rekaan anda boleh hasilkan. Okey. Betul. Okey, ini kalau cakap pasal kreatif ni cikgu, ada satu video tentang penghasilan anak murid cikgu. Ya, kat sini murid sendiri yang akan hasilkan. Kalau tadi tak nampak macam mana cikgu nak hasilkan lampu, kita boleh rujuk video tersebut. Jom kita saksikan. Jom. Hi everyone, my name is Ryan Nixon. I'm from SK Sultan Isyamuddin Alam Shah. Today I'm going to be teaching you how to do gunting dan lipatan. itulah dia sedikit video macam mana rupa jadi lampu tidur ni kan cikgu, Ya, bila betul. lampu dipadamkan. Ini yang kita buat tadi juga Nanti cikgu. di akhir segmen kita akan buka Malapkan sikit malapkan lampu. lampu untuk pastikan kita punya lampu tidur ni macam mana dia berfungsi. Betul? Okey. Okey, cikgu, tadi kan cikgu ada cerita mengenai rupa dan juga harmoni. Kalau lampu tidur yang kita buat ni cikgu, di manakah harmoni ni cikgu? Bukan harmoni waktu kita tidur. Kat sini unsur bahasa seni yang kita aplikasikan tadi ialah rupa. Okey, rupa geometri, betul? Kalau kita tengok hasil yang Mira potong tadi, nampak tak ada rupa geometri? Betul? Betul kan? Nampak ada rupa geometri.
Okey, dah lulus rupa. Okey, tanda right. Ting. Tanda right. Okey, dapat markah dah. seterusnya harmoni. Tengok harmoninya. Harmoninya macam juga. mana tu cikgu? Macam tu juga. Oh, harmoni. Tenang je tengok kan. Tak, bukan macam tu. Harmoni ni tadi cikgu cakap hasil ulangan atau rentak unsur seni. Hasil ulangan. Nampak tak? Segi tiga tadi sama je. Ulang tak? Betul, ulangan Ulang ada. kan? Pengulangan Ulang kan? ada. Ulang. Maksudnya dia ulang dengan rentak yang sama. Rentak yang sesuai dan seimbang. Nampak dia pengulangan dia seimbang dan sesuai. Jadi kat situlah ada unsur harmoni. Kita tidak akan panggil harmoni kalau tiba-tiba ni segitiga. Okey, tiba-tiba ada Bulatan. unsur lain pula kat tengah-tengah tu. Nampak ada percanggahan. Bila ada percanggahan, tak harmoni. Contohnya kalau dalam masyarakat, kita hidup dalam keadaan harmoni, tenang, aman, damai. Tiba-tiba diserang. Harmoni ke? Terus jadi kucak-kacir cikgu. Benda yang tak sesuai datang. Maksudnya jadi kucak-kacir. Maksudnya dah faham maksud harmoni. Okey, tadi di awal permulaan cikgu kata kita mengaplikasikan bahasa seni. Betul. Maksudnya kita dah aplikasikan bahasa seni kita dalam menghasilkan karya. Iaitu bahasa seni yang kita gunakan hari ini ialah rupa dan harmoni. Okay. Kalau dekat kita punya lampu tidur kita ni cikgu, saya kira harmoninya pasti ada dekat garisan-garisan yang terhasil. Betul tak cikgu? Hasil lipatan dan guntingan kita berulang secara seimbang dan bersesuaian dengan rekaan kita pada pagi ini. Jadi kita tengok pun corak dia tersusun, seimbang, pengulangan dia sekata. Dia maksudnya kita tengok pun harmoni. Faham? Okey, dekat sini kita tengok rupa yang kita gunakan untuk lampu kita tadi, rupa geometri juga. Okey, untuk segmen yang seterusnya mungkin kita akan belajar lagi rupa organik. Tapi hari ini kita tekankan dulu rupa geometri. Ada pelbagai. Macam hari ini cikgu tunjuk dua je, iaitu segitiga dan segi empat tepat. Ada bulat, segi empat sama. Okey, jadi maksudnya cikgu tak boleh tunjuk banyaklah sebab kita nak bagi murid faham. Walaupun sedikit tapi pemahaman dia tinggi. Nak faham dulu konsep tu kan cikgu bagi jelas dahulu. Konsep tu senang je murid nak buat, nak aplikasikan. Okey. Baik, mungkin lepas ni macam cikgu kata, sekarang ni kita belajar tentang geometri, mungkin lepas ni kita belajar pasal organik, mungkin lepas ni boleh buat bentuk bunga pula ke cikgu kan? Boleh. Kita boleh aplikasikan rupa organik dalam lampu kita, tapi hari ni cikgu pilih rupa geometri sahaja. Okey. Dan tadi kan cikgu, masa saya tengok dalam video tu, anak murid cikgu menghasilkan yang macam kita lakukan sekarang. Betul. Sebenarnya cikgu ini pun kita boleh buat kalau dalam kad ucapan hari jadi ke. Boleh juga kan cikgu? Betul. Kita boleh gunakan macam tadi cikgu kata cikgu hasilkan penanda buku. Kita boleh buat sebahagian daripada kad hari jadi. Macam kalau raya biasanya orang pasang lampu pelita kan. Kalau kat rumah sekarang ni tak boleh pasang pelita, kita boleh susun lampu-lampu yang kita hasilkan ni banyak-banyak. Jadi cantiklah. Betul. Yang paling penting sekali adik-adik janganlah letak lampu pelita dalam jangan terbakar kita punya terbakar sebab ini kertas. Kalau kita letak betul-betul api, nanti terbakar. Bahaya di situ. Okey cikgu, kita pun dah tahu dah tentang konsepnya bagaimana, rupa bagaimana, harmoni tu macam mana, dah tahu dah. Kat sini pun cikgu ada main elemen warna juga kan cikgu? Betul. Kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Tapi adik-adik jangan ke mana-mana tau. Jangan pergi mana-mana. Stay tune depan TV kerana kita akan kembali selepas ini hanya di Didik TV KPM. Tidurlah wahai mata. Mira, mana Mira? Hai, dia tidur pula dalam kelas cikgu. Bangun Mira. Mana boleh tidur dalam kelas. Apa terang ni cikgu?
kenalah bangun. Masih dalam kelas lagi ni, tak boleh tidur. Oh ya ke cikgu? Ya. Nampak tadi Tidur kita dah pula buat tadi. lampu tidur cikgu. Sebab kita buat lampu tidur, Mira pun dah tertidur. Alah, maafkan saya cikgu. Tak apa, cikgu maafkan. Okey cikgu, kita ni saya bangun tidur dah sampai hujung rancangan dah cikgu. Kita dah sampai hujung rancangan dah adik-adik. Ya, betul. Kepada anda yang baru menonton, macam biasa boleh tengok secara ulangan ataupun jangan lupa tengok di YouTube rasmi NTV7 ataupun dekat media sosial NTV7 Official dekat Instagram dan juga Twitter dan juga Facebook. Okey cikgu, Ya, kita Mira. dah sampai hujung rancangan. Betul. Lampu tidur pun dah siap. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang apa yang kita belajar hari ini selama 1 jam. Okey, berbalik kepada objektif kita ialah mengaplikasikan bahasa seni visual Okey. melalui media dan proses untuk menghasilkan karya membuat corak dan rekaan, iaitu teknik lipat dan gunting. Kita mengaplikasikan bahasa seni iaitu unsur seni rupa dan prinsip rekaan harmoni seperti yang cikgu terangkan tadi. Okey, kita boleh membuat penerokaan pelbagai jenis media. Sama ada kertas, plastik. Plastik boleh Bukan cikgu. dah tersahur. Okey, wallpaper, pinggan kertas ataupun fabrik, Mira. Okey, yang pasti Mira, dalam membuat corak dan rekaan mesti ada corak, mesti ada Rekaan. Bersama-sama cikgu tak boleh ya, terpisah. betul. Katalah dalam kelas kita buat corak tapi masa tak cukup. Kita boleh hasilkan rekaan di rumah tapi sekarang PDPR. Jadi masa murid boleh gunakan masa yang ada kat rumah untuk menghasilkan karya. Tapi Mira, sekarang kan PDPR. Betul. Macam mana murid nak hantar hasil karya pada guru? Mira rasa macam mana? Saya rasakan cikgu mesti anak murid cikgu kan hantar dekat WhatsApp ataupun mereka hantar dekat Telegram, email. Betul tak cikgu? Ya, betul. Pelbagai medium kita gunakan untuk PDPR. Antaranya ialah Google Classroom, Betul. WhatsApp, Telegram. Ya, murid boleh memilih medium yang bersesuaian mengikut keperluan dan keupayaan mereka sendirilah. Okey. Sebab kita tahu terdapat pelbagai maksudnya kat sini ialah ada murid yang berada di bandar, ada yang berada di luar bandar. Jadi gunakanlah medium yang bersesuaian sama ada WhatsApp, Google Classroom atau lain-lain. Okey, cikgu, untuk kita punya topik hari ini iaitu lipatan dan guntingan ni kan cikgu, terutama sekali untuk murid-murid tahap 1, darjah 2 ni cikgu. Sebenarnya ini pun mengasah mereka punya motor halus cikgu. Betul, motor halus yang terdapat pada jari-jari mereka. Jadi masa menghasilkan teknik lipatan dan guntingan, motor-motor halus dilatih supaya sentiasa bergerak. Jadi ada perkembangan dalam anggota tangan tu sendiri dan kemahiran tu sendiri. Betul. Dan ini sebenarnya kepentingan yang kita belajar juga hari ini sebenarnya maksudnya kan, cikgu. di samping kita hasilkan karya, kita ada perkembangan lain yang kita dapat semasa menghasilkan karya tu. Maksudnya kadang-kadang orang tak perasan kenapa nak buat aktiviti seni ni. Betul. Sebenarnya kita perlu tahu di samping menghasilkan karya kita akan latih motor-motor halus kita. Macam itulah. Itulah keperluan subjek pendidikan seni visual. Okey. Cikgu, mungkin ada sedikit tips daripada cikgu kepada murid-murid dekat rumah untuk pastikan kita punya Rekaan karya hari ni. kita jadi cantik macam ni. Okey, untuk macam kita tahu tajuk kita ialah lipat dan gunting. Okey, semasa melipat pastikan lipatan tu kemas, dirapikan. Okey, semasa menggunting, guna gunting yang sesuai dengan saiz tangan. Kerana macam cikgu guna gunting yang besar sebab tangan cikgu besar. Kalau murid kat rumah tahun 2, tangan masih kecil. Betul. Jadi gunakan saiz gunting yang bersesuaian dengan tangan anda. Okey, itu sedikit nasihat daripada cikgu yang paling penting sekali kepada murid-murid dekat rumah. Jangan ataupun ibu bapa mungkin yang menonton ni pun daripada kalangan ibu bapa dan juga daripada kalangan guru sendiri kan. Apa yang kita belajar hari ni pun sebenarnya bagus untuk meningkatkan skill yang ada pada murid juga. Betul. Okey, mungkin ada homework
Homework pada mereka. Mana tahu mereka cikgu nak bagi tugasan dekat murid-murid dekat rumah untuk hantar. Kalau ada macam tu jangan lupa untuk hashtag Didik TV cikgu. Betul. Murid-murid boleh cuba menghasilkan karya menggunakan teknik lipat dan gunting dan hashtag apa tadi Mira? Didik TV KPM dan hashtag lagi Mahir supaya kita sama-sama boleh tengok karya adik-adik yang sedang menonton sekarang. Okey cikgu. Last word cikgu. Silakan. Okey. Perkataan terakhir daripada cikgu, kita terus menghasilkan penerokaan alat media dan dalam menghasilkan karya supaya kita dapat mengenal pasti karya dapat menghasilkan karya yang terbaik dari anda. Okey. Cikgu, sebenarnya hari ini satu lagi sejarah telah dicatatkan di mana tentang penularan COVID-19. Kita dah dapat report yang baru kan cikgu yang kita telah keluar. Kes hari ini cikgu sangat sedih untuk kita mengucapkan iaitu ada 11,079 kes yang telah dicatatkan untuk hari ini di mana pada saya jumlah yang sangat tinggi, yang sangat membimbangkan juga sebenarnya cikgu. Jadi mungkin ada sedikit yang kita boleh bincangkan di sini macam daripada segi walaupun SOP bilangan cikgu. kes makin tinggi Mira, tapi kita perlu ada terapkan kesabaran dan sentiasa tenang. Baik, kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.